أحيانا وعلمنا بأن نبقى لدين الله أعوانا تجمعنا بنور هداه إخوانا وخلانا وأترعنا متى ضمئات بنا الأرواح إيمانا رسول الله ربنا وبالإسلام أحيانا وعلمنا بأن نبقى لدين الله أعوانا تجمعنا بنور هداه إخوانا وخلانا وأترعنا متى ضمئات. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي من على من يشاء من عباده بطلب العلم الشرعي وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم وصلى الله وسلم على القائل من يريد الله به خيرا يفقه في الدين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا وحبيبنا المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم يا معلم داود علمنا ويا مفهم سليمان فهمنا. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sama-sama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala sekali lagi dengan nikmat Allah Subhanahu wa taala dan juga segala kurniaan pemberian Allah taala yang sentiasa memberi kepada kita secara tak habis-habis, dan juga kita pun sebagai hamba Allah taala yang sentiasa ambil ataupun duk dapat semua kurniaan Allah Subhanahu wa taala, nikmatnya baik, rahmatnya baik, taufiknya baik, maka segala pemberian Allah taala itu kita tak akan bila secara habis kerana sangat banyak sangat. Allah Ta'ala firman dalam Quran, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Jikalau kamu nak bila segala nikmat Allah Ta'ala, pemberian Allah Ta'ala beri kepada kita, nescaya kita tak akan nak bila secara habis. Lan tuhsuha, tak boleh kuasa kita nak bila, kerana sangat banyak pemberian Allah Ta'ala yang memberi kepada kita, maka kita banyaklah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di antara satu nikmat kepada kita sedang pendengar yang dirahmati Allah sekalian, iaitu Allah Ta'ala peluang kepada kita, masa kepada kita, kesihatan kepada kita, dan juga dapat kita nak dengar hadis Nabi SAW, nak ngaji hadis Nabi SAW. Saya rasa semua sedang pendengar bahawa kita apabila dapat dengar, walaupun sekadar dengar sahaja hadis Nabi yang sahih daripada Nabi SAW, itu ingatlah bahawa dia adalah rezeki daripada Allah Subhanahu wa taala. Dia adalah nikmat daripada Allah Subhanahu wa taala kepada kita, kerana bukan barang yang mudah, bukan benda yang mudah yang kita nak dapat dengar satu hadis yang sahih, nak fahamkan maksud dia dan juga dapat nak beramalkan dengan dia. Itu adalah salah satu pemberian, satu nikmat daripada Allah Subhanahu wa taala yang besar kepada kita. Maka kita banyaklah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Sedang pendengar yang dirahmati Allah sekalian, minggu dulu saya royak bahawa orang zaman dulu mereka nak dapat satu hadis Nabi SAW, sama ada Imam Bukhari baik, Imam Muslim baik, dan juga imam-imam yang lain pun mereka sangat susah nak dapat satu hadis saja. Tak sama dengan kita sekarang ni, nak dapat satu hadis, nak cari satu hadis, nak faham satu hadis sangat mudah bagi kita. Maka kita banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mereka dulu nak dapat satu hadis kena guna masa banyak dalam nak bermusafir daripada tempat rumah tangga mereka kepada satu negeri, satu tempat yang lain yang jauh, untuk nak dapat hanya satu hadis Nabi SAW. Di antara ulama yang kalau kita dengar sejarah mereka
bermusafir mereka untuk nak pergi cari hadis Nabi SAW, untuk nak pergi ngaji hadis Nabi SAW di negeri yang lain, dengar bahawa di sana ada tok guru, ada ulama-ulama hadis yang sedia duk ngajar hadis Nabi SAW, nak pergi ambil hadis tu sebab mereka tak biasa dengan hadis Nabi itu, pergi kepada negeri itu untuk nak dengar hadis Nabi SAW. Di antara ulama yang kita apabila baca sejarah dia, kita akan rasa kejut kerana mereka sangat susah nak dapat satu hadis ataupun beberapa hadis yang dia dapat. Dia nak ngaji hadis tak sama dengan masa kita, yang mana kita hanya duduk dia dalam rumah kita ataupun buka TV, buka radio kita pun kita boleh nak dengar hadis Nabi SAW. Di antara ulama iaitu Abu Zur'ah Ar-Razi, seorang ulama yang hebat, seorang ulama yang mati pada tahun 264. Abu Zur'ah Ar-Razi, dia nama Ubaidillah bin Abdul Karim. Nama sungguhnya iaitu Ubaidillah bin Abdul Karim Ar-Razi. Dia seorang ulama yang berhidup semasa sama dengan Imam Bukhari, yang mana Imam Bukhari mati pada tahun 256. Dia mati 264 Hijrah. Kita sekarang 1439 Hijrah. Berapa banyak kita jauh daripada masa mereka. Abu Zur'ah Ar-Razi, satu kali dia kata, aku bila jakah aku ataupun rakyat tang, jauh mana yang aku jalan daripada tubik daripada negeri aku, pergi kepada satu negeri demi satu negeri untuk nak dengar, untuk nak ngaji hadis Nabi SAW. Dia bila bahawa aku jalan kaki, bukan naik kapal tubek, bukan naik kuda, bukan naik motor kereta seperti kita. Dia kata aku jalan kaki, aku bila bilangnya yang jauh ataupun jakah ataupun kilometer yang kita bila sekarang ni, dia kata aku bila sebanyak 1000 farsakh. 1000 farsakh. Dan juga 1000 farsakh itu kalau kita pergi banding ataupun kira dengan kilometer kita sekarang ni, sebanyak 5000 kilo. 1000 farsakh sama dengan 5000 kilo. Yang mana Abu Zur'ah guna jalan kaki dia, keluar daripada rumah dia, keluar daripada negeri dia, pergi kepada satu negeri untuk nak dengar hadis Nabi. Dia bila semua. Pergi negeri mana bila? Berapa kilo, berapa banyak kilo yang dia jalan kaki demi untuk nak cari hadis Nabi SAW dan juga nak dengar hadis Nabi SAW. Itu nak orang kata semangat mereka untuk nak ngaji hadis Nabi. Kerana mereka tahu kata ajaran Islam dan juga fiqh ataupun faham Islam, faham agama Islam, nak beramal dengan ajaran Islam, tak akan mereka kuasa nak beramal, mereka dapat faham daripada Al-Quran dan juga sunnah Nabi SAW. Gapo yang Allah Ta'ala rayak, gapo yang Allah Ta'ala suruh, dan juga gapo yang Nabi suruh dalam hadis ataupun sunnah beliau SAW. Abu Zur'ah Ar-Razi satu kali dia cerita, dia keluar daripada satu tempat bersama dengan kawan dia ataupun sahabat dia 2 orang, 3 orang sama dia ni bermusafir pergi kepada satu negeri, dan juga dia naik perahu, yang mana cerita ini diriwayatkan oleh anak dia, cucu dia Ibnu Abi Hatim. Cucu dia cerita dalam kitab Al-Jarh wa Ta'dil, kitab Al-Jarh wa Ta'dil yang Ibnu Abi Hatim tulis kitab ni, cerita bermusafir Abu Zur'ah ini. Dia cerita bahawa Abu Zur'ah keluar bersama dengan 3 orang, 2 orang saing dia, sama dengan dia, 3 orang naik perahu, turun kepada patah untuk nak naik pau itu pergi kepada satu negeri. Naik pau untuk nak pergi kepada satu negeri kerana dengar kata di sana ada hadis Nabi yang mereka tak biasa jumpa, tak biasa ngaji, nak dengar hadis Nabi itu. Maka tatkala mereka 3 orang itu duduk di atas pau di tengah-tengah patah, tengah-tengah laut, dengan makanan mereka, dengan bekalan mereka yang bawa sama dah habis. Dan juga datang pula angin yang kuat daripada langit
Yang berlaku di tengah-tengah laut, yang mereka sedang duduk dalam pau tu, maka angin itu pupuk mereka. Pupuk mereka jatuh di tepi ataupun jatuh di satu pula. Jatuh di satu pula, dengan selak mereka ketiga tu bangun. Khabar kata mereka ni kena angin yang kuat daripada langit membuatkan mereka ni kena pupuk duduk di satu pula lagi. Mereka bangun dengan hal keadaan tidak ada makanan. Tidak ada makanan, mereka berjalan sama 3 orang untuk nak cari orang-orang kampung di situ, nak cari makanan, cari orang yang boleh nak tolong mereka. Sama ada nak tolong mereka pergi kepada tempat yang mereka nak pergi, ataupun nak tolong mereka, tolong memberi kepada mereka makanan ataupun tempat tidur. Pergi cari. Maka lepasnya 2 hari, mereka tak jumpa orang yang dapat nak tolong mereka. Membuatkan mereka ni tak makan 2 hari. Masa 2 hari tak makan, rang pun habis, air pun dahaga. Nak makan air patah pun, air laut pun sangat masing. Maka kawan dia ataupun saing dia pertama, saing Abi Zur'ah kata, aku tak arak dah. Tak nak jalan kerana kita tak makan makanan dan juga tak minum minuman ni sebanyak 2 hari. Hari ni hari yang ketiga. Aku tak kuasa. Tidak ada orang nak jalan pergi kepada depan bersama dengan kamu. Maka dia ni belum gubah. Dan juga Abu Zur'ah sama dengan saing dia lagi kata, kita mesti kena jalan pergi depan. Kerana kalau kita kacau duduk sini, duduk tolong dia, nescaya kita akan mati ataupun akan selak bersama-sama 3 orang. Kalau kita pergi cari, jumpa orang tolong depan, kita akan kembali tolong saing kita yang selak. Maka Abu Zur'ah sama dengan saing dia ni jalan pergi depan. Maka orang yang selepas itu, yang nak selak, yang tidak ada orang nak jalan pula, iaitu Abu Zur'ah sendiri. Abu Zur'ah kata, aku tidak ada orang dah nak jalan. Maka selak Abu Zur'ah gubah dan juga selak dengan hal keadaan lapar dan juga dahaga. Maka saing dia seorang yang terakhir ni jalan lagi. Maka akhirnya jumpa orang yang mari tolong mereka, WI kepada mereka. Maka saing Abu Zur'ah ini kata, di belakangku ada saingku 2 orang lagi yang selak. GWI kepada mereka. Maka GWI kepada Abu Zur'ah dan juga kawan dia pertama. Mereka dapat nak boleh makan, boleh nak minum. Maka ada orang sekali lagi untuk nak jalan bermusafir pula sekali lagi untuk nak pergi cari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bermusafir dentang Pacuan pai untuk nak cari hadis Nabi. Kita sekarang ni kalau kira terpacuan pai ni masuk dalam hutan untuk nak cari makanan atau mencari bekal-bekalan yang kita nak dalam hutan. Tetapi orang-orang dulu, salafus salih dulu, orang tabi'in dulu, atba'ut tabi'in, mereka musafir pacuan pai untuk nak cari hadis Nabi. Untuk nak cari hadis Nabi SAW yang mana hadis mereka kumpul boleh hafal itu, boleh ngapa. Hadis itulah yang sampai kepada masa kita sekarang. Maka mereka ketiga ni jalan lagi pula untuk nak pergi sapa tempat yang mereka nak cari hadis Nabi. Lagi pada masuk kampung, orang yang mari tolong mereka itu makan banyak. Dan juga memberitahu kepada orang kampung kata dia ketiga akan nak bermusafir pergi kepada tempat yang mereka nak pergi untuk nak dengar hadis Nabi, nak belajar hadis Nabi, nak belajar hadis Nabi SAW. Orang kampung pergi makanan kepada mereka, mereka bekal makanan mereka, minum mereka, bermusafir pula sekali lagi. Jalan kaki, naik pahu dan juga turun pahu, jalan kaki pula pergi kepada negeri yang mereka nak pergi ni. Maka jalan bakal masuk bulan, bekalan yang orang kampung wi tadi tu habis pula. Bekalan orang kampung wi tadi habis pula. Maka membuatkan mereka sangat lapar pula, sangat dahaga pula. Tak ada makanan, duit pun tak ada. Duit yang bawa mari masa pertama keluar daripada rumah tu, duit kau habis. Habis makanan beli. Guna duit mereka itu untuk cari makan, untuk nak yang cari makan tengah jalan, maka habis susah. Lapar, sabar. Mereka guna kesabaran mereka untuk nak sapa dengan matlamat yang mereka nak, iaitu dapat nak mengaji ataupun hafal hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka dengan masa banyak hari mereka tak makan,
Gi duk jalan tepi patah, gi kepada tempat yang mereka nak pergi ni, lapar sangat maka tidak ada benda nak makan. Jumpa kepada satu binatang iaitu namanya kura. Gi jumpa kura yang sedang duk jalan ataupun sedang duk ngakak di tepi patah. Mereka ketiga jumpa kura itu, maka mereka kata darurat, campen kita, mesti kita kena makan kura ini. Maka mereka ambil batu, katak kura itu, maka di tengah-tengah tubuh kura itu yang ada tempat yang keluarkan air. Mereka ambil kura itu, minum air daripada kura, maka menambahkan palang kepada dia, rank kepada mereka untuk mereka nak bermusafir depan lagi. Itu rahlah fi talabil hadis. Itu bermusafir. Orang-orang dulu, ulama dulu bermusafir untuk nak mencari hadis, untuk nak ngaji hadis. Fi talabil hadis. Fi talabil hadis, bukan fi talabil mal, bukan cari harta benda, tapi nak cari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Setengah mereka bermusafir guna masa banyak bulan, jalan di tengah-tengah padang pasir dengan keadaan yang panas, membuatkan mereka kecing. Tubik darah, kecing tubik darah. Kerana makan air pun kurang, air tak ada, udara pun panas, bermusafir untuk nak cari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itulah mereka yang kita adalah sebagai orang yang tidnibun kun dengan mereka. Tidnibun kun, orang kita lekat wutai dengan mereka, nak barang mana kita ni dapat nak bayar wutai kita yang ada bersama dengan mereka. Iaitu mereka tidak nak kita untuk nak bayar wutai, tak. Mereka tidak nak apa-apa pun daripada kita sebagai umat yang terakhir bagi Nabi SAW, melainkan kita beramalkan dengan hadis-hadis yang mereka cari untuk nak himpun, dan juga himpunan itu sampai kepada kita sekarang. Itu yang mereka nak kepada kita. Maka kita alhamdulillah hari ini, inilah kita sekarang perbuatan kita, baca hadis Nabi, faham hadis Nabi, mengamalkan dengan hadis Nabi. Itu adalah satu cara yang kita nak bayar hutang kepada mereka sebagai a'immatul Islam, ulama-ulama Islam, imam-imam Islam yang hebat dalam agama Islam. Mula daripada Imam Malik, mula daripada Imam Ahmad, Imam Syafi'i, mula daripada Imam Al-Bukhari, Imam Muslim, Imam Abu Dawud, At-Tirmidzi, juga imam yang banyak yang mereka bermusafir untuk nak cari hadis, ngapa hadis Nabi, dan juga himpun jadi satu buah kitab, yang mana semua kitab itu sampai kepada masa kita sekarang. Berapa banyak masa yang kita jauh daripada mereka, tetapi kitab mereka, harta yang sangat penting, iaitu harta yang mereka dapat daripada Nabi, warathatul anbiya, harta mereka itu sampai kepada kita. Kita sekarang ngaji hadis Nabi, kita sedia-sedia duk ambil harta Nabi dan juga ambil harta ulama-ulama Islam. Sedang pendengar yang dirahmati Allah sekalian, kita alhamdulillah bersama dengan ruangan untuk nak ngaji hadis Nabi SAW. Kita insya-Allah berdoalah kita dapat manfaat daripada setiap hadis yang kita ngaji, yang setiap hadis yang kita dengar, setiap hadis yang kita faham, kita beramalkan dengannya, insya-Allah itu tunjuk kata kita cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hakikat sebenar untuk kita nak zahirkan ataupun lahir kecintaan kita kepada Nabi, iaitu kita ikut sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada jalan yang lain. Cara nak ikut Nabi, cara yang kita nak nak orang tengok kata kita cinta kepada Nabi, iaitu kita beramal dengan sunnah Nabi SAW dan juga dengan hadisnya. Bukan dengan cara-cara yang lain, cara-cara yang tidak betul dengan sunnah, yang tidak betul dengan kehadapan Allah dan juga Nabi SAW, bukan. Cinta Nabi bukan kita buat satu kumpulan, satu perhimpunan, gene-gene ataupun ada zikir-zikir yang tidak ada waris daripada Nabi, gene adanya dontri untuk nak ingat kepada Nabi. Itu bukan cara yang kita nak cinta kepada Nabi SAW yang sebenar. Kita nak cinta kepada Nabi SAW sebenar, Nabi royak kata, alaikum bi sunnati wa sunnati khulafa'ir rasyidin. Kita ikut, pegang teguh dengan sunnah Nabi SAW. Gapo yang Nabi royak, gapo yang Nabi suruh kita, gapo yang Nabi larang kita, kita kena tinggal.
Gapo yang Nabi suruh kita kena buat. Sekadar kita kuasa fattaqullaha mastata'tum. Ini adalah hakikat cinta kita kepada Nabi SAW yang sebenar. Sedang pendengar yang dirahmati Allah sekalian, hadis yang ke-9 yang kita akan belajar sama pada hari ini mengenai dengan kita ikut Nabi SAW, ikut perintah Nabi, arahan Nabi, dan juga jauh daripada larangan Nabi SAW. Dan juga hadis ini juga mengenai dengan umat-umat dulu yang mereka binasa. Sebab apa binasa? Nabi royak sebab yang mereka umat-umat dulu binasa, iaitu dengan sebab mereka banyak tanya dengan perkara yang tidak ada faedah, dan juga mereka buat satu amalan dengan tidak betul dengan sunnah Nabi-Nabi mereka yang kita akan dengar pada hari ini. Hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Nabi SAW, kata Imam Nawawi dalam kitab Arba'in An-Nawawiyah, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, an Abi Hurairah Abdurrahman bin Sakhr radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul ma nahaytukum anhu fajtanibuhu wa ma amartukum bihi fa'tu minhu mastata'tum fa innama ahlaka alladhina min qablikum kathratu masailihim wa ikhtilafuhum ala anbiya'ihim. Hadis riwayat oleh rawahul Bukhari dan juga Muslim. Sedang pendengar yang dirahmati Allah sekalian, hadis ini diriwayatkan oleh seorang sahabat Nabi yang namanya Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Kita dahulu kenal mengenai dengan siapa Abu Hurairah. Ya, kita dah kecek pada halaqah yang dulu, pada hadis yang dulu, hadis yang keempat tak silapnya, iaitu Abu Hurairah, dia adalah namanya Abdurrahman bin Sakhr. Abdurrahman bin Sakhrin seorang sahabat Nabi, yang mana Abu Hurairah ni dia masuk Islam pada tahun yang ke-7. Nama dia ni ulama kata khilaf ulama dalam nak tentu ataupun nama dia ni nama gapo yang sebenar. Pendapat ulama banyak, kata nama dia nama ning, nama dia nama ning, nama dia ni kata nama ning. Sebanyak 33 pendapat ataupun 30 pendapat yang ulama khilaf mengenai dengan nama Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Ada yang kata Abu Hurairah sebelum dia nak masuk Islam, dia nama Abdul Syams, hamba kepada matahari. Tetapi nama yang paling betul, nama yang paling sahih yang guna selepas daripada dia masuk Islam, iaitu dia nama Abdurrahman bin Sakhr Al-Yamani Ad-Dawsi. Abdurrahman bin Sakhr Abu Hurairah. Kunyah dia, cahaya dia ni, gelar dia bapa kepada kucing. Masya Allah. Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Dia masuk Islam pada tahun yang ke-7. Dan juga duduk sama dengan Nabi SAW hanya 2,5 tahun ataupun 3 tahun saja. Tetapi dia adalah sahabat Nabi SAW yang paling banyak hafal hadis Nabi, riwayat daripada Nabi SAW, banyak daripada sahabat-sahabat yang lain lagi. 5,300 lebih yang Abu Hurairah hafal hadis Nabi daripada Nabi SAW. Maka kalau begitu, demikian itu hadis Nabi sebagai wahyu yang kedua di dalam agama Islam, dan juga kebanyakan ajaran Islam yang datang daripada sunnah Nabi ini, salah satunya dengan juhud, kesungguhan Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Dia duduk dalam masjid, datang Nabi SAW, dengar. Pergi duduk di tepi Nabi, di depan Nabi, nak dengar kata Nabi SAW rakyat gapo hari ni. Nak rakyat gapo? Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Dengan sebab itulah dia sentiasa duduk dalam masjid, duduk main dengan kucing. Nabi gelar kepada dia sebagai Abu Hurairah. Dia hafal hadis Nabi, setiap perkataan Nabi, setiap majlis Nabi yang berada di dalam masjid Nabi, dia hafal semua perkataan Nabi. Dia lihat kepada perbuatan Nabi yang berbuat dalam masjid ataupun keluar daripada masjid baik, dia hafal dan juga royak kepada sahabat-sahabat yang lain. Dengan sebab inilah Abu Hurairah dia adalah sahabat Nabi yang paling hafal hadis Nabi banyak sekali. Dan juga dengan sebab dia ngapal hadis Nabi banyak, inilah satru Islam usaha nak mengkhianati Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Nak tuduh Abu Hurairah, kata dia ni Abu Hurairah sahabat Nabi yang tidak baik begitu.
untuk nak meruntuhkan Abu Hurairah, kerana apabila mereka boleh nak khianat ataupun nak hancur nama Abu Hurairah, nescaya hukum-hukum Islam, ajaran-ajaran Islam yang banyak akan runtuh dan juga dikhianat, sama juga dengan Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Seperti golongan Syiah, mereka usaha nak buat balas mana Abu Hurairah ni siapa pun boleh. Kerana apabila Abu Hurairah punah, siapa pun ajaran Islam yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah pun akan punah juga, tak boleh guna oleh Ahlus Sunnah wal Jamaah seperti kita. Itulah Abu Hurairah radhiyallahu anhu, orang yang riwayat hadis ni daripada Nabi SAW. Dia kata, sami'tu Rasulullah SAW, aku dengar daripada Nabi SAW bersabda, ma nahaitukum anhu fajtanibuhu wa ma amartukum bihi fa'tu minhu mastata'tum. Kita akan dengar patah ini dulu. Gapo Nabi SAW raya? Ma nahaitukum anhu fajtanibuhu. Apa yang aku larang, apa yang aku larang kamu jangan buat benda ni, maka fajtanibun, jauhilah, kita jauhlah. Jauhlah kita daripada benda itu. Dan juga gapo yang Nabi suruh, Nabi arhan kepada kita, suruh kita buat, fa'tu minhu mastata'tum, maka buatlah, turutlah perintah aku, buatlah turut perintah aku, mastata'tum, sekadar kamu ada kuasa. Kalau kita lihat kepada kata pepatah yang pertama, wak kepada pertama, Nabi kata, ma nahaitukum anhu fajtanibuhu. Nabi tak rakyat kata fajtanibuhu mastata'tum. Nabi tak rakyat kata kamu jauhilah daripada larangan aku sekadar kamu ni mampu ataupun kuasa nak boleh jauh. Nabi tak rakyat. Tetapi dalam perintah Nabi, arahan Nabi, Nabi rakyat kata, gapo yang aku suruh, benda mana yang aku suruh, maka kamu buatlah turut, sekadar kamu mampu, sekadar kamu kuasa. Taqyid, tergantung dengan istita'ah, kekuasaan kita. Kerana Nabi SAW tahu kata benda yang Nabi larang, benda yang Allah larang, kita boleh nak tinggal dia secara seperatus, secara 100% kita boleh tinggal. Dengan sebab kita tak kena buat. Nabi kata jangan kita minum arak, kita boleh nak lepak arak selalu secara terus. Nabi royak kita jangan berzina, kita boleh nak tinggal secara terus. Tetapi perintah Allah Ta'ala, perintah Nabi, arahan Nabi, kalau Nabi suruh ni, ada di antara perbuatan, ada di antara perintah Nabi, khamsang Nabi, yang kita tidak kuasa nak buat secara 100%. Lalu itu Nabi kata fa'tu minhu mastata'tum, buat sekadar kita mampu. Buat sekadar kita mampu. Bawa sekadar kita mampu. Benda yang haram Allah larang, kita boleh tinggal secara mudah. Kerana dengan sebab kita jangan buat dia, jangan letih buat dia, kita boleh tinggal secara tu. Tetapi amalan perintah Allah Ta'ala yang Tuhan suruh seperti salat, seperti semaya, Allah Ta'ala suruh kita semaya 5 waktu hal keadaan kita ni diri. Tetapi kalau kita tidak kuasa kita diri ni, salli qa'iman fa illam tastati' fa qa'idan fa illam tastati' fa ala jam, atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Nabi kata kita suruh kita sendiri maya, kita diri maya. Kalau kita tidak kuasa, kita duduk semaya. Sama juga dengan amalan-amalan perintah-perintah Allah Ta'ala dan juga perintah Nabi yang lain. Nabi rakyat kata fa'tu minhu mastata'tum, so kita buat sekadar kita kuasa. Suruh kita buat sekadar kita kuasa. Kerana Allah Ta'ala firman dalam Quran, fattaqullaha mastata'tum, bertakwalah kamu kepada Allah dengan sekadar yang kamu mampu, dengan sekadar yang kamu kuasa nak bertakwa. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Tuhan tak perintah suruh kita buat satu benda melainkan cukup ataupun sama dengan wus'ah, kuasa kita yang kita ada. Kita ada kuasa tarana tu, Tuhan suruh tarana tu. Allah Ta'ala tahu kata kita ni ada range sekadar ni yang boleh kita nak buat. Fa'tu minhu mastata'tum. Fa'tu minhu mastata'tum. Itu perintah Nabi.
sallallahu alaihi wasallam, gapo yang Nabi larang kita ni kita jauhilah. Dan juga apa yang kita apa yang Nabi suruh kita ni kita buatlah sekadar kita kuasa. Buatlah sekadar kita kuasa. Seperti kita nak semaya, Nabi suruh ambil wuduk. Suruh ambil wuduk. Di sini ulama waktu keluar satu kaedah, satu kaedah yang sangat penting di dalam perbuatan ataupun amalan Islam, yang mana ulama orang yang kata usulul fiqh ataupun ulama fiqh, dia tak satu kaedah. Orang panggil tak kaedah min qawaidil fiqhiyah. Kaedah di dalam ilmu fiqh kata dar'ul mafasid aula min jalbil masalih. Dar'ul mafasid aula min jalbi al-masalih. Kita menggugurkan, menghapuskan benda-benda yang mafasid, benda yang tidak baik. Benda yang tidak baik kita khacat dia, kita hapus dia, gugur dia ni lebih aula, lebih penting daripada kita nak cari untuk nak mencarikan masalah, benda-benda yang baik, benda-benda yang maslahat kepada kita. Ini kaedah yang penting. Seperti ibadat ambil air semaya, ambil wuduk, ambil air semaya, Allah Ta'ala suruh kita ambil air semaya ni dengan air. Dengan air. Allah Ta'ala sang cai herau au nam lama doi kap nam. Tetapi apabila tidak air, tidak kuasa kita nak ambil air, ambil dengan air, ambil wuduk dengan air ni, kita boleh nak tayammum. Kalau kita tidak ada kuasa, tidak ada air, ataupun ada air tapi kita tidak boleh nak guna air itu, maka kita boleh nak tayammum. Seperti air ada tetapi air itu dimiliki oleh seturu Islam. อยู่ในมืออยู่ในการครอบครองของศัตรูอิสลาม. Kalau kita gimik air semaya dengan air yang dimiliki oleh seturu Islam, dia akan bunuh kita, buat mudarat kita ni, maka benda itu benda yang tidak baik. Yang paling penting, yang paling boleh kita nak buat ni, fattaqullaha mastata'tum fa'tu minhu mastata'tum, yang Nabi royak dalam hadis ni, kita tidak boleh kuasa nak ambil air, maka kita boleh nak ambil tayammum. Walaupun masa itu ada air, tapi kita tidak boleh nak ambil dengan air kerana air dimiliki oleh seturu Islam. Fa'tu minhu mastata'tum, maka kita buat perintah Allah Ta'ala yang Nabi suruh. Allah Ta'ala suruh sekadar kita ada kuasa. Fattaqullaha mastata'tum. Buat sekadar mana kita kuasa nak buat, kita buat. Itu yang Nabi SAW dan juga Allah nak daripada kita. Dan juga di sini kita nak tunjuk bahawa cara kita nak turut sunnah Nabi, cara kita nak ikut sunnah Nabi, cara kita nak cinta yang sebenar, hakikat cinta kita kepada Nabi sebenar, iaitu dengan kita jauh daripada larangan Nabi SAW, dan juga kita buat dengan perintah arahan Nabi SAW. Sekadar kita kuasa. Sunnah Nabi ini, perintah mana-mana ataupun sunnah mana-mana yang kita kuasa nak buat ni, kita buat sekadar kita kuasa. Itu yang sebenarnya kita nak. Kerana kita jangan usaha cari amalan ataupun perintah benda-benda yang lain yang mana Nabi tak suruh ni, dan mari dakwa kata ini adalah arahan. Itu benda yang tidak betul dengan sunnah, dengan ajaran-ajaran Islam. Maka kita nak cinta kepada Nabi yang sebenar. Hei senang pendengar yang dirahmati Allah sekalian, hei ibu, hei bapa dan juga semua yang kita ada dengar ni, kita ingatlah bahawa kita ni cinta kepada Nabi. Cara mana kita nak cinta kepada Nabi yang sebenar, iaitu dengan kita banyak ikut sunnah Nabi SAW. Tidak ada cara yang lain. ไม่มีวิธีการใดที่เราจะแสดงความรักของเราที่มีต่อท่านนบียกเว้นด้วยกับการตามสุนนะของท่านนบียกเว้นด้วยกับการฟื้นฟูสุนนะของท่านนบี SAW. Kita menghidupkan sunnah Nabi, itu adalah cinta kepada Nabi. Cinta kepada Nabi sebenar bukan kita nak gene-gene dontri, bukan kita nak membidaahkan zikir-zikir yang tidak betul dengan sunnah Nabi ni untuk nak ingat kepada Nabi. Itu bukan cara nak cinta kepada Nabi sebenar. Sahabat dulu pun mereka cinta kepada Nabi. Selain daripada mereka ikut perintah Nabi ni, Nabi royak gapo, mereka buat turut pun,
mereka korban diri mereka เสียสละชีวิตของตัวเองเพื่อปกป้องท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมปกป้องชีวิตของตัวเองเพื่อปกป้องท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัม เสียสละชีวิตของตัวเองเพื่อปกป้องท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัม sahabat yang dulu gitu. Maka kita marilah sama-sama kita ikut sunnah Nabi yang sebenar. Itulah yang sebenar kita cinta kepada Nabi. Itulah sifat yang sebenar yang tunjuk bahawa kita ni cinta kepada Nabi, insya-Allah. Kita banyak sunnah Nabi banyak sangat. Banyak sangat yang sahih, yang bersabit daripada hadis Nabi banyak. Kita tak habis untuk nak beramalkan dengan dia. Maka sebab apa kita duk cari sunnah-sunnah yang lain yang tidak ada asal daripada hadis Nabi dan juga perintah Allah Ta'ala. Waliyadzubillah min dzalik. Maka sunnah Nabi banyak. Kita harian kita ni kita tengok. Mula daripada kita bangun tidur, kita tengok sunnah Nabi wa alam mana. Doa Nabi wa alam mana. Nabi doa gapo selepas daripada bangun tidur. Nabi masuk tandah, masuk jamin, Nabi doa gapo, bagaimana cara nak masuk jamin, kaki mana Nabi guna mula masuk jamin. Kita tengok sunnah Nabi, kita tengok hadis Nabi. Segala itu ada daripada sunnah-sunnah Nabi. Nabi royak. Gapo yang Nabi buat? Semaya kita Nabi hajar, sallu kama raaitumuni usalli. Semayalah kamu seperti mana kamu tengok aku ni semaya. Banyak sangat hadis Nabi yang riwayat mengenai dengan sifatu salatin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sifat salat Nabi, sifat semaya Nabi ni banyak hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang kita boleh nak beramalkan dengan dia. Sama juga dengan cara kita nak keluar zakat. Cara kita nak puasa turut sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi puasa belah mana? Bulan puasa, bulan Ramadan, Nabi SAW hidup dalam bulan itu, balah mana cara hidup Nabi. Kita boleh nak bacakan hadis-hadis ataupun sunnah Nabi. Sama juga dengan haji umrah kita. Khudhu anni manasikakum. Nabi kata, ambillah daripada aku mengenai dengan ibadat manasik, sama ada haji dan umrah. Nabi buat balah mana, kita buat balah tu lah. Ada juga di sana golongan musafir pergi pada Mekah untuk nak buat haji. Ada juga tokseh-tokseh yang kata kepada jemaah dia, kata kita ni jemaah kita kena buat haji turut Imam Syafi'i. Imam Syafi'i buat haji balas mana, itulah kita kena turut Imam Syafi'i. Kita tak usah kita tengoklah. Kerana kita ni daripada negeri Syiah, negeri Melayu ni, kita bermazhab dengan mazhab Syafi'i, maka ibadat kita, haji kita ni kena turut Imam Syafi'i. Balas mana Imam Syafi'i buat, gitulah kita kena buat, turut Imam Syafi'i. Tak usah kita tengoklah Nabi nak buat haji balas mana, nak buat umrah balas mana. Waliyadzubillah min dzalik. Ini ada berlaku. Ini perkataan ini besok berlaku, besok kata oleh orang sebagai pemimpin jemaah untuk nak buat haji. Ini benar yang tidak betul. Kita ingatlah bahawa segala amalan kita yang kita hidup dalam dunia ini, ibadat kita nak diterima oleh Allah Ta'ala dengan sebab kita ikhlas kepada Allah, dengan sebab kita ikut dengan sunnah Nabi SAW. Kalau kita tidak ikut dengan sunnah Nabi SAW, kita ingatlah, kita usaha balas mana pun ibadat kita, banyak mana pun ibadat kita kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, kita guna harta, bayar, nak pergi buat haji, banyak balas mana pun, kalau tidak betul dengan sunnah Nabi SAW, maka dia adalah amalan yang haba'an manthura. Dia serupa dengan kabut yang akan dipupuk oleh angin, yang mana kabut itu duduk di tangan kita, datangnya angin dan juga pupuk amalan kita, maka tidak tinggal amalan kita walaupun sedikit. Waliyadzubillahi min dzalik. Maka kita kembalilah, sedang pendengar yang dirahmati Allah sekalian, kita kembalilah amalan kita, kembalilah amalan kita kepada sunnah Nabi SAW. Kita tengok amalan kita nak buat ni, kita gisang kerecok, gisulah dengan cuming, yang cuming itu namanya cuming sunnah Nabi SAW. Adakah dia sama dengan sunnah Nabi, betul dengan sunnah Nabi? Kalau betul dengan sunnah Nabi, kita beramallah dengan dia. Mudah-mudahan kita akan dapat berjaya dan juga akan dapat masuk syurga Allah Subhanahu Wa Taala dengan kita usaha dalam dunia ini untuk nak membetulkan amalan kita, membetulkan hidup kita di dalam dunia ini,
betul dengan sunnah Nabi SAW. Itulah fa'tu minhu mastata'tum. Kita buat sekadar kuasa. Tuhan tahu. Tuhan tahu. Kata kita kuasa nak buat perintah Allah Ta'ala, kuasa nak buat perintah Nabi ni sekadar terang. Innallaha alimun bidzati sudur. Allah Ta'ala tahu. Allah Ta'ala tahu kata dalam hati kita ni ada gapo kesusahan kita nak buat satu perintah Allah Ta'ala. Tuhan tahu. Walaupun manusia tak tahu. Kadang-kadang manusia tak tahu. Kadang-kadang manusia tak tahu. Sebab gapo orang ni tak buat ibadat ni hari ni, bahkan biasa dia buat. Tetapi kita buat amalan ni tepat yang tidak buat, seperti nak pergi maya masjid, kita sangat uzur sangat. Tetapi kita semaya di rumah dengan ada uzur. Fattaqullaha mastata'tum. Orang kampung tak tahu, tapi Allah Ta'ala tahu. Itulah kita fa'tu minhu mastata'tum. Pepatah yang dua yang Nabi kata, fa innama ahlakal ladzina min qablikum kathratu masailihim wa ikhtilafuhum ala anbiya'ihim. Nabi SAW kata, sesungguhnya diminasa orang-orang dulu, alladzina min qablikum, orang-orang sebelum kamu, hai Nabi Muhammad, hai umat Nabi SAW, dibinasa, ahlak, halak, iaitu binasa dengan dua sebab yang Nabi sebut dalam hadis ini. Sebab yang pertama iaitu kasratu masailihim. Kasratu masailihim iaitu banyak tanya-tanya benda-benda yang tidak faedah. Masailihim, masalah banyak. Sikit-sikit tanya, benda-benda yang tidak penting pun tanya. Dan juga sebab yang kedua yang Nabi SAW, waqtilafuhum ala anbiya'ihim. Perselisihan mereka dengan para nabi mereka. Patibat ataupun khatyang dengan para nabi mereka. Dengan sebab inilah terlakunya binasa oleh kaum-kaum dulu. Sebenarnya pendengar yang dirahmati Allah sekalian, sebenarnya sebab orang panggil kita sababu wurudil hadis, sebab kata-kata hadis ini, sebab apa Nabi kata hadis ni? Adanya hadis ni dia ada sebab. Di sana ada sebab yang mana hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim juga dalam kitab sahih dia, yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah. Hadis yang sama, tetapi di dalam lafaz yang lain itu datangnya dengan lafaz ataupun samnun yang penuh, yang panjang lagi, yang mana Nabi SAW kata, Abu Hurairah kata, khatabana Rasulullah SAW, satu kali Nabi SAW ni berkhutbah kepada kami. Nabi naik kepada mimbar, khutbah kepada kami. Dan juga Nabi kata, ya ayyuhan nas, wahai manusia, qad faradallahu alaikum al-hajja fahujju. Sesungguhnya diwajibkan, difardu kepada kamu, hai manusia semua, akan ibadat haji. Allah Ta'ala fardu kepada kamu akan ibadat haji, fahujju, maka kamu pergilah buat haji. Maka selepas daripada Nabi i'la ataupun isytiharan satu ibadat yang difardu oleh Allah Ta'ala ini, maka dirinya satu orang lelaki kata, akullu amin ya Rasulullah, adakah ibadat haji ini kita mesti kena buat dia ini setiap tahun? Kullu amin, setiap tahun kita kena buat haji? Nabi dia, selepas daripada soalan yang ditanya oleh satu orang sahabat Nabi dia, tetapi orang lelaki itu pun tanya pula, akullu amin ya Rasulullah. Kali yang kedua, Nabi pun senyap pula. Kali yang ketiga tanya pula, akullu amin ya Rasulullah. Maka Nabi SAW kata, lau qultu na'am lawajabat wala mastata'tum. Kalau aku kata na'am, lelaki tadi kata, adakah tiap tahun kami kena buat haji ya Rasulullah? Nabi kata, kalau aku jawab kata na'am, ya, setiap tahun, nescaya ibadat haji itu akan diwajib ke atas kamu, kena buat pada setiap-tiap tahun. Wala mastata'tum, nescaya kamu tidak ada kuasa, tidak mampu nak buat ibadat haji setiap tahun. Kerana ibadat haji kita tahu, sedang pendengar yang dirahmati Allah sekalian, ibadat haji kita tahu belaka pada zaman kita sekarang, susah sangat kita nak buat haji. Susah sangat di peringkat yang pertama ini kita nak himpun harta kita. Peringkat yang kedua, kita nak bermusafir kepada Mekah untuk nak buat haji. Bukan benda-benda yang mudah. Yang mana di sana dihimpunkan segala jenis manusia.
Manusia seluruh dunia datang untuk nak buat haji, kumpul di satu tempat. Udara kadang-kadang tidak sangat sejuk, panas sangat pun. Bukan benda yang mudah nak dapat. Kita nak tawaf di keliling Kaabah 7 kali itu. Orang yang biasa buat haji bukan benda yang mudah. Kena pergi duduk di Arafah. Sekerat hari duduk di Arafah nak berwukuf di sana, nak berdoa kepada Allah Ta'ala, nak pakai dengan pakaian, kalau lelaki pakai pakaian ihram warna putih, kain putih, yang tidak biasa kita pakai baju kita, baju tok kita, kain kita. Bukan benda yang mudah nak datang satu haji, satu ibadat haji. Bagaimana kalau Nabi jawab pada hari itu na'am, dan juga haji fardu, diwajib kita buat setiap tahun. Nescaya kita dosa tiap tahun. Nak tahan kita dosa kerana kita tidak buat benda yang wajib. Maka ini adalah satu rahmat Allah Ta'ala kepada umat Nabi SAW. Allah Ta'ala tidak wajib kepada umat Nabi Muhammad kata kita kena buat haji setiap tahun. Tak. Satu kali dalam umur kita saja. Satu kali dalam hayat kita, hidup kita pergi buat ibadat haji. Nabi kata balah itulah. Dan juga selepas itu Nabi kata mana? Zaruni ma taraktukum. Tinggallah gapo yang aku tinggal kepada kamu, fa innama halaka. Di sini Nabi nak kata gapo yang aku tinggal kepada kamu, amalan yang baik perintah aku, kamu buatlah. Gapo yang aku larang, kamu jauhlah daripada larangan aku yang aku larang. Fa innama halaka man kana qablakum bi kathrati su'alihim wa ikhtilafihim ala anbiya'ihim. فإذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم وإذا نهيتكم عن شيء فدعوه. Nabi SAW royak selepas itu, selepas daripada jawab kepada lelaki itu, Nabi kata, buatlah. Nabi kata sesungguhnya celaka binasanya umat-umat dulu dengan sebab dua perkara ini. Banyak tanya benda yang tidak faedah ataupun tanya banyak. Kadang-kadang benda yang Nabi suruh buat haji, kita buat haji, jangan tanya. Di sini Nabi Nawaiyak kata, kita jangan tanya banyak mengenai dengan hukum halal dan haram. Kadang-kadang kita tanya benda yang Allah Ta'ala tidak haram. Tetapi dengan sebab kita tanya banyak, kadang-kadang hukumnya itu turun kata haram, dan juga membuatkan ataupun menyusahkan orang lain tu nak tinggal benda-benda yang Allah Ta'ala haram. Dengan sebab ini hikmat kata Nabi tak sebi kita tanya banyak, takut nak menyusahkan benda lain. Kita akan dengar lagi Nabi kata balah mana? Wa ikhtilafuhum ala anbiya'ihim. Khilaf mereka, selisih mereka dengan para nabi mereka. Dan juga Nabi royak seperti hadis ini, gapo yang Nabi larang kita jauhilah, gapo yang Nabi suruh kita buat sekadar kita mampu. Itu sebab orang kata, sebab kata ataupun sebab datangnya hadis ini, iaitu berlakunya seorang lelaki tanya, kullu amin ya Rasulullah, setiap tahun kita kena buat haji ya Rasulullah. Maka itulah, kita jangan tanya banyak benda-benda yang tidak faedah. Kerana Allah Subhanahu wa taala firman dalam Quran, ya ayyuhalladzina amanu la tas'alu an asya' in tubdalakum tasukkum. Di dalam surah An-Nisa kalau tak silap saya, hei orang yang beriman, Allah Taala, la tas'alu an asya', jangan tanya banyak mengenai dengan sesuatu yang apabila suatu itu Allah Ta'ala tukar hukum dia, menyebabkan kamu ni tidak mampu nak buat, susah, membuat masyakkah, susah kepada orang nak buat. Ayat ini sebenarnya Allah Ta'ala turun sababun nuzul ni, sebab-sebab turun ayat ni banyak. Di antara hadis Nabi SAW yang Imam Bukhari kata, satu kali kaum tanya kepada Nabi SAW. Satu kaum mari jumpa Nabi, tanya kepada Nabi secara istihza. Nyanyi-nyanyi kepada Nabi, ya kepada Nabi. Fayaqulur rajul man abi. Tanya Nabi, siapa bapakku, siapa ayahku? Tanya kepada Nabi, siapa bapakku? Dan juga lelaki yang lain lagi ni, unta dia hilang. Mari tanya kepada Nabi, kata, aina naqati, mana? Ya Rasulullah, adakah kamu lihat unta aku yang hilang? Jumpa kata untaku, kerana untaku hilang. Maka Allah Ta'ala turun ayat ni, kata jangan tanya mana, la tas'alu an asya' in tubdalakum tasukkum. Di dalam hadis ni ulama kata, lagi kita tanya benda yang tidak faedah.
Benda yang mana kadang-kadang mari tanya. Tanya kata, "Ya Rasulullah, adakah aku ni adalah daripada golongan yang akan masuk syurga? Adakah aku ni ahlun nar, masuk neraka?" Tanya soalan-soalan yang tidak ada faedah. Bahkan yang paling penting, cara kita yang sebenar bukan kita banyak soal kepada Nabi. Benda yang kita wajib iaitu ta'allum at-tafaqquh fi din. Kita kena buat faham kepada agama Islam. Gapo yang Nabi rakyat suruh, Nabi rakyat dan suruh, gapo yang Allah Taala rakyat dalam Quran, dah cukup untuk kita nak beramal, untuk kita nak tafaqquh, buat faham dan juga beramalkan dengannya. Itu cara kita sebenar. Dan juga larang kita nak tanya kepada Nabi untuk kita nak nyanyi-nyanyi kepada Nabi ataupun seperti perbuatan orang-orang munafikin. Orang-orang munafik mari tanya Nabi untuk nak nyanyi kepada Nabi. Bukan ikhlas nak tanya kepada Nabi, tak. Dan juga dalam hadis ni juga ulama kata, larang kita untuk nak tanya setiap perkara ataupun perkara yang Allah Ta'ala telah akhfahu. Allah Ta'ala tutup. Allah Ta'ala tidak tahu benda tu ataupun benda itu adalah ilmu di sisi Allah Ta'ala sahaja. Tetapi kita tanya, jangan kita tanya. Seperti mengenai dengan ar-ruh. Yas'alunaka 'anir ruh. Ditanya mengenai dengan ruh. Bahkan kerja-kerja roh ini orang yang dulu ataupun cakap mengenai dengan roh adalah Allah Ta'ala. Tetapi ditanya dengan cara dengan mengata cara untuk nak nyanyi baik ataupun tanya untuk nak cari buku ataupun nak mengata tanya untuk benda yang tak ada faedah. Bahkan tahu dah kata benda tu Allah Ta'ala saja yang tahu. Ditanya kepada Nabi mengenai dengan waktu sa'ah. Bila nak berlaku hari kiamat, ditanya kepada Nabi. Bahkan benda itu adalah ilmul ghaib, yang mana benda itu tidak tahu melainkan Allah Ta'ala sahaja. Dan juga di dalam hadis ini ulama kata lagi kita tanya banyak mengenai dengan hukum halal dan haram. Kerana takut. Nabi kata takut. Dengan sebab satu orang tanya banyak mengenai dengan hukum halal dan haram, nescaya Allah Ta'ala akan turun hukum yang baru yang mana mentasydid, membuat nyusah ataupun menyusahkan orang lain nak beramalkan dengan dia. Nyusah kepada orang yang tanya sendiri dan juga menyusah kepada orang-orang yang lain. Maka kita jangan tanya banyak. Kerana Nabi SAW rakyat dalam satu hadis, Nabi kata, "Inna a'zamal muslimin fil muslimina jurman." Orang yang buat jahat sekali terhadap orang Islam sekali, orang Islam sekali, iaitu orang yang tanya satu perkara yang Allah Ta'ala tidak haram. Tetapi apabila dia tanya selepas itu Allah Ta'ala haramkan benda itu dengan sebab dia tanya banyak. Allahu Akbar. Benda yang halal baik-baik, tapi dengan sebab satu orang tanya banyak. Tanya benda yang tidak faedah. Bahkan telah halal. Allah Ta'ala tukar hukum. Buat dia ni susah nak tinggal, susah nak buat. Subhanallah. Inilah hadis Nabi SAW. Dan juga Nabi sangat benci kepada orang yang tanya banyak. Nabi satu kali orang mai tanya Nabi benda yang tidak ada faedah. Membuatkan Nabi ghadbanan. Nabi kriu, Nabi marah. Muhmaran wajhuhu, merah muka Nabi. Naik kepada mimbar. Nabi sangat marah. Dan juga Nabi SAW, hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari, Nabi kata, "Inna Allaha kariha lakum thalathan." Allah Ta'ala dan juga Nabi sangat benci 3 perkara. Yang pertama, qila wa qal. Benar tak cerak. Qila wa qal. Seperti yang berlaku di kalangan orang-orang muda kita sekarang ni, duk kata ulama sore tu tak baik, ulama sore tu tak jurang macam tu, ulama sore tu buat benda yang sesat macam tu. Ini kiri waqal. Kecek mengenai dengan orang lain, bahkan tak sakut dengan dia. Kecek benar orang lain, ngupak kepada orang lain. Kiri waqal. Allah Ta'ala sangat marah. Sangat marah. Yang pertama kiri waqal, dan yang kedua wa idaatul mal. Dan juga yang keempat wa kasratus soal, banyak tanya. Tanya dengan tanya yang tidak faedah. Islam bukan lari kita tak sewi tanya. Allah Ta'ala perintah dalam Quran, "Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun." Suruh tanya. Tetapi apabila kita tanya dengan benda-benda yang tidak ada faedah,
benda-benda yang tidak ada faedah, maka dimarah oleh Allah Subhanahu taala. Dan juga sahabat dulu pun mereka tak tanya benda-benda yang tidak ada faedah. Mereka golongan yang anulum untuk mereka tanya yang benar-benar pelik itu, Nabi kepada mereka, iaitu hanya orang Arab Badawi sahaja. Orang Arab Badawi dia masuk daripada Bana, masuk dalam Madinah ni, datang daripada pasir, dia nak tanya hukum. Ini sahaja yang Nabi tidak marah, kerana tahu kata mereka tidak tahu hukum yang sebenar. Nabi jawab kepada mereka. Maka kadang-kadang sahabat dapat faedah jawapan ini daripada dengan sebab datangnya orang Arab Badawi jumpa dengan Nabi SAW. Dan juga setiap perkara dalam Quran Allah Ta'ala telah bayar, telah terai kepada kita. Kerana Allah Ta'ala kata, yubayyinullahu lakum an tadillu. Nabi Allah Ta'ala telah terai, royak belaka dah, bayan. Royak belaka, tidak ada perintah mana, melainkan Allah Ta'ala telah royak tahu kepada kita secara terai untuk tak sampai kita ni sesat. Allah Ta'ala sangat rahmat kepada kita, saudara pendengar yang dirahmati Allah sekalian. Itulah hadis kita. Dan juga selepas itu, wakhtilafuhum ala anbiyaihim. Nabi royak lain, buat secara lain. Khilaf, selesai dengan Nabi SAW. Allahu Akbar. Inilah yang berlaku banyak di umat-umat. Umat-umat dulu baik, dan juga umat kita, Nabi Muhammad SAW banyak ambil perbuatan amalan yang mereka buat ni bukan daripada Nabi SAW. Min kubaraihim, ambil daripada orang-orang pembesar-pembesar mereka. Au abaihim, ambil daripada bapa aku. Buat satu perkara kita gelarih, saudaraku, perbuatan ini bukan daripada sunnah Nabi, tidak ada sabit daripada hadis Nabi. Maka sebab apa kamu buat? Tinggallah benda tu, buatlah benda yang Nabi suruh. Dia akan jawab bahawa aku nak buat benda ni, aku nak buat ibadat ni, aku nak buat amalan ni kerana tok nek moyang-moyang aku dulu, bapa-bapa aku dulu tu mereka buat, aku nak buat. Kubaraihim wa abaihim. Allah musta'an. Kita ingatlah bahawa agama Islam bukan agama tergantung dengan tok nenek moyang kita, bukan tergantung dengan golongan satu-satu golongan, bukan. Tetapi agama adalah agama Allah. Agama yang Allah Ta'ala raya Al-Quran belah mana, ikutlah kita. Agama adalah agama Rasulullah. Belah mana Allah Ta'ala, belah mana Rasulullah SAW suruh, fa'tu minhum mastata'tum, kita buatlah. Kalau kita tidak kuasa, kita buat sekadar kita kuasa. Dan juga apa yang Nabi larang, jauhilah kita daripada larangan Allah, larangan Nabi dan juga larangan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Itulah kita agama Islam. Dengan sebab ni kita akan jadi agama kita ni bersih daripada segala menyebab yang nak membawakan kita ni sebagai halak, binasa. Binasa dengan sebab kita tanya banyak benda yang tidak faedah, dan juga kita buat amalan hidup kita selisih, tak sama dengan sunnah Nabi SAW. Waliyadzubillahi min dzalik. Maka inilah kita alhamdulillah boleh ngaji hadis Nabi, boleh tahu kata Nabi royak cari jalan kepada kita, jalan keluar kepada kita. Nak jaga kita, jangan pergi jalan ning, jangan pergi jalan ning. Kerana apabila pergi jalan ning, tanya banyak, buat amalan tak sama dengan nabi-nabi, sama dengan aku, maka akan ahlakal ladzi, akan halak, akan jumpa dengan kebinasaan. Wal iyadzu billahi min dzalik. Kita cukup sekadar inilah pada hari ini dengan hadis yang ke-9, hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan juga Muslim, hadis yang sahih insya-Allah. Mudah-mudahan kita dapat faedah yang banyak, dan juga insya-Allah minggu depan kalau Allah Ta'ala fursah ataupun peluang kepada kita lagi, kita akan baca dengan hadis yang ke-10, yang mana kita dalam kitab 40 hadis Imam Nawawi ni, dia ada bilangan hadisnya 42 hadis. 42 hadis, maka kita insya-Allah akan baca hadis yang ke-10. Kita duk orang kata 1/4 ataupun nengsuansi dalam kitab ni. Juga kita insya-Allah berdoa kepada Allah Ta'ala dapat nak ngaji hadis kitab ni secara seterusnya sampai kepada akhir, dan juga kita akan dapat manfaat yang banyak. Dan juga kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, Allahumma ja'alna mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Kita berdoa kepada Allah Ta'ala untuk jadi orang yang apabila dengar satu perkara, satu hadis Nabi, satu ayat Al-Quran,
fayamalu bihi au yattabi'una ahsanah. Kita ikut buat sama dengan dia, mudah-mudahan kita jadi golongan yang al-muflihun. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.